Saya selalunya kalau datang ceramah, saya akan park kereta jauh sebab saya akan jalan daripada belakang. Sebab petua nak tahu sama ada dalam musim-musim pilihan raya ni ada sokongan rakyat kepada Pakatan Harapan dan PKR. Ialah jangan tengok yang kat depan, yang tempat orang duduk ni. Soalnya yang kat depan yang duduk ni selalunya memang orang parti. Kalau nak tahu, datang daripada belakang, tengok di tempat yang dalam gelap. Orang tepi longkang, orang belakang kereta, yang duduk atas motor. Ni nasib baik tempat parking. Jadi tak susah sangat tengok orang yang berada di sekeliling. Kalau ada di tempat-tempat lain, kadang-kadang dia buat dalam depan kebun getah, tepi kelapa sawit. Selalunya saya akan masuk ke pokok dulu tengok. Sebab selalunya orang biasa, dia sembunyi dalam pokok-pokok getah dan kelapa sawit kalau dia datang dengar. Cuma saya nak beritahu, Sekijang ini adalah tempat yang susah sebenarnya untuk Pakatan Harapan. Saya ingat tahun 2018, pada malam pilihan raya esok tu, Datuk Seri Anwar masih lagi di hospital dan masih lagi tahanan. Bila saya beritahu satu-satu kerusi yang menang, kursi yang last kali dia percaya menang, dia ingat saya buat lawak. Dia kata takkan Sekijang menang kot. Saya kata ya, Kak Natrah dah menang di Sekijang. Sampai kesudah dia tak percaya Sekijang boleh menang tau. Dalam sejarah negara kita, hanya sekali saja dalam pilihan raya umum yang lepas, kerusi yang pekat Felda. Ada berapa Felda dekat Sekijang? Ada 5 Felda. Bagi mereka yang menonton di luar, tanya macam mana ni PKR, kamu di bandar, kamu di bandar saja cakap kuat lah, tapi kat Felda tak menang. Mereka lupa bahawa sebenarnya kita telah rampas salah satu kerusi yang dikira mustahil untuk menang, iaitu Sekijang, dan yang merampasnya ialah seorang calon wanita daripada PKR dalam pilihan raya yang lepas. Sebab itu saya datang tadi, saya lalu kat belakang jalan. Terima kasih kepada adik kakak yang duduk atas motor kat belakang dalam gelap semua. Kalau macam ini, gayanya dalam seminggu pun lagi sebelum kita tahu penamaan calon, kalau macam ini sambutan sebelum kita melancarkan kempen pilihan raya yang rasmi pun, saya sedap hati sikitlah Kak Natrah. InsyaAllah saya rasa, nak kata tentu menang, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau begini, saya rasa gelombang yang kita nampak tahun 2018 itu, sedikit demi sedikit telah kembali beralih kepada Pakatan Harapan. Berita yang baik bukan sahaja kawan-kawan di Sekijang, terutamanya kepada mereka yang menonton, yang lambai kat belakang dengan telefon tu kan. Terutamanya kepada mereka yang menonton di luar. Sebab mereka takut, adakah kali ini kita akan dapat lihat sekali lagi seperti mana 2018, selepas yang dah berlaku dalam pilihan raya negeri Johor dan Melaka. Semua kata, alah kamu dah kalah besar Johor, kamu dah kalah besar Melaka. Saudara-saudari, semalam dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, saya beritahu satu ingatan. Orang boleh kata apa-apa tentang peristiwa besar UMNO Barisan Nasional jatuh 2018. Kalau sebelah kita kata keadilan telah ditetapkan, Najib jatuh hukuman, Rosmah jatuh hukuman. Kalau sebelah Barisan Nasional, dia boleh kata, tengok 22 bulan, tak ada apa pun jadi. Padan muka rakyat Malaysia. Orang tanya saya, dan ini pandangan saya, yang menang selepas 2018 bila kerajaan bertukar, bukan parti politik, bukan Pakatan Harapan yang menang. Yang BN kalah tu pada muka dia lah. Yang paling besar pemenang selepas 2018, yang kesannya nampak sampai hari ini, ialah seluruh rakyat Malaysia yang biasa macam saudara-saudari. Sebab sampai hari ini, tak ada parti yang boleh beritahu dia yakin dia menang pilihan raya.
Saya memang betul, saya juru kempen utama keadilan dan Pakatan Harapan. Tapi saya gembira sampai hari ini saya tak boleh beritahu siapa menang siapa kalah. Sebab selepas 2018, rakyat tahu bahawa toke bos sebenar negara ini ialah rakyat biasa macam saudara-saudari. Siapa buat sial, buang dia. Siapa letak calon yang tak baik, tak kisah dia datang daripada parti mana. Parti kita sendiri pun, orang dah beritahu kalau dia letak juga calon yang orang tak suka, yang tak melambangkan aspirasi rakyat biasa, jangan undi dia. Itulah nikmat dan hikmah reformasi dan demokrasi yang sebenar. Sebab kuasa kita sebagai rakyat ialah kita boleh lantik orang yang bekerja dengan kita. Kita bos. Kita tuan punya negara ini. Kita lantik orang yang terbaik untuk menguruskan kekayaan negara ini. Macam kita melabur dalam syarikat lah. Kita letak duit dalam syarikat sebagai pemegang saham. Kita labur. Kita susah payah letak duit kita. Tengok-tengok dia letak Ahmad Maslan sebagai CEO. Mampulah kita, memanglah duit company itu tak untung, kita punya pelaburan pun rugi. Sebab itu sebagai bos, sebagai tuan punya negara ini, hak kita untuk meletakkan wakil rakyat yang terbaik, untuk meletakkan parti yang terbaik, untuk tadbir negara, supaya mereka mentadbir kekayaan negara ini yang mengembangkan lagi kekayaan. Dengan kekayaan itu akan dapat membantu kehidupan kita setiap hari. Sebenarnya orang biasa macam kita ni lah, saya pun macam biasa lah, hidup sama macam saudara-saudari. Orang biasa macam kita tak minta kereta besar, tak minta duit bilion-bilion, tak minta rumah-rumah yang besar. Kita minta satu saja, jangan kacau kehidupan seharian kita, supaya keluarga kita dapat bekerja dengan baik, dapat kita hidup dalam sejahtera. Kita minta supaya bila kita hantar anak kita ke sekolah, anak kita itu akan dapat yang terbaik daripada sekolah. Tambah kalau macam penduduk dekat Sekijang, dekat Segamat, satu-satunya jalan untuk kita baiki tahap hidup kita bukan nak dapat projek daripada menteri, bukan nak wakil rakyat bagi duit kat kita. Kita nak supaya bila kita hantar anak kita ke sekolah, sekolah itu oleh kerana kerajaan tadbir dengan baik, maka anak kita kalau dia cerdik, kalau dia ada minat, kalau dia ada kelebihan, maka dia akan dapat peluang yang terbaik. Kerana bila dia besar nanti dapat kerja yang baik, sama ada dia dapat jawatan yang baik, gaji yang baik, ataupun bila dia buat perniagaan dia boleh berkembang. Dengan cara itulah keluarga kita boleh hidup sejahtera. Keluarga kita kalau di Sekijang, Segamat hidup sejahtera, ekonomi setempat sejahtera, kita pula boleh buka untuk bagi peluang-peluang pekerjaan kepada orang lain. Mudah saja. Sebab itu saya nak mula, sebab Kak Natrah adalah cikgu. Saya hantar anak saya seorang saya hantar. Seorang saja anak saya, tak ada banyak, seorang. Saya hantar ke sekolah kebangsaan macam orang biasa. Sebab itu banyak-banyak masa nak pecah cerita pendidikan, cerita cikgu ni, dia pecah lebih kurang seminggu sebelum tarikh penamaan calon. Saya tahu semua sedar sekarang, kita ada satu kes, cikgu tu digombak, Cikgu Fadli ya. Cikgu yang betul-betul minat, curahkan segala tumpuan dia, jiwa raga dia untuk dia mengajar di sekolah. Dan saya faham sebab kakak saya pun cikgu. Kalau cikgu macam biasa yang di bawah ini, yang ada rekod yang baik sehingga Kementerian Pendidikan pun iktiraf, bila dia menyuarakan pandangan dia, bukan orang nak dengar, bukan kerajaan nak kata baik, kamu datang sila bagi pandangan. Dia dapat surat. Saya selalu dapat surat. Saya faham perasaan dia bila dapat surat. Cuma dia belum dapat surat saman kan. Saya dapat surat saman, surat lock up, surat penjara, semua saya dah dapat.
Ini masalah yang kita kena baiki dalam kerajaan kita. Sebab itu kita bercakap tentang macam mana nak tukar kerajaan. Dia nak tukar kerajaan bukan sebab nak suruh saya jadi kerajaan. Saya pun tak minat pun. Saya ada perniagaan sendiri, ada keluarga sendiri. Saya beritahu Syed Ibrahim tadi, satu benda yang saya paling sakit hati sekali bila terpaksa balik ke politik, saya gemuk balik. Sampai tadi kena beli baju baru sebab baju yang saya pakai tu ketat sangat. Ni kena pakai longgar sikit. Orang macam saya kalau boleh tak payah terlibat dalam politik ni. Kalau ada orang-orang yang berkelayakan, yang berani, yang ada idea untuk ambil tempat, kami pun tak minat. Masalahnya bila kita tengok bagaimana keadaan di takbir, ambil contoh sekolah. Apa yang Cikgu Fadli sebut semua betul. Soal beg budak sekolah berat, betul. Saya pagi-pagi kadang-kadang isteri saya akan sediakan beg anak saya sebelum pergi sekolah kan. Sebelum saya pergi tu saya pastikan anak saya ada. Sebelum saya pergi tu anak saya dah bangun kan. Dia dah siap sedia untuk sekolah. Kami kadang-kadang memang test dulu, berat ke tidak ni, berat ke tidak, ikut jadual semua ke tidak. Memang berat saudara-saudari. Beg memang berat. Soal berapa ramai anak dalam satu bilik darjah, semua ibu bapa tahu. Saya sekolah dulu menengah, satu kelas 20 ke 25 orang di Kuala Kangsar. Sekarang kalau darjah biasa, sekolah rendah, sekolah menengah, satu kelas berapa? 40. Lebih 40 orang. Cikgu memang pening kepala dia lah nak jaga 40 orang. Kita, kalau kita ada syarikat ataupun bekerja, kaki tangan kita yang report kepada kita, sama ada kita manager ke, senior manager ke, kaki tangan kita ada tak yang report sampai 40 orang, seorang manager? Peraturan dalam pengurusan menetapkan sebaik-baiknya seorang bos, dia tak boleh jaga lebih daripada 12-13 orang. Sebab lebih daripada itu, kucak-kacir banyak orang. Tapi cikgu dalam bilik darjah, dia sampai kena 40 lebih. Ini bukan soal politik. Yang ini yang saya selalu berkempen. Dia bukan soal politik. Soalnya, kami lantik kamu jadi kerajaan. Kami bayar gaji kamu sebagai menteri. Tiap-tiap bulan kamu hidup bermewah. Tapi masalah yang kami sebut daripada awal sampai ke sudah, kamu tak boleh selesai. Sekarang bila benda tu datang daripada mulut cikgu sendiri, yang betul-betul faham keadaan di bawah, dia bukan nak dengar. Dia hantar surat untuk ambil tindakan, saudara-saudara. Kalau kita bercakap dengan cikgu, yalah cikgu dia tak boleh bersuara macam kita lah. Jangan marah kat cikgu. Cikgu nak buat macam mana? Bukan dia yang menetapkan berapa biji sekolah yang ada. Bukan dia yang menetapkan kurikulum macam mana, berapa jam untuk belajar yang ini, berapa jam untuk belajar yang ini. Bukan cikgu yang menetapkan berapa peruntukan kepada sekolah tiap-tiap bulan. Semua tu kementerian tetapkan. Kalau tanya cikgu, memang cikgu beritahu kat ibu bapa, aku nak buat macam mana lagi? Jadi akhirnya cikgu marah ke ibu bapa marah cikgu. Yang sebenarnya kita patut marah menteri kerajaan. Sebab itu kalau saya tengok dalam belanjawan yang baru lepas, yang dia umum ni, dia cerita belanjawan terbesar, terbaik. Punca sebenar keadaan ini berterusan. Soal beg berat anak kita ke sekolah sampai sekarang kita tak boleh selesai. Soal anak-anak di dalam bilik darjah yang terlalu ramai membebankan guru, sampai sekarang kita tak boleh selesai. Soal cikgu-cikgu, masa dia dihabiskan untuk isi segala jenis borang. Kemudian nak pula kita kena naikkan ke internet. Saya tengok kakak saya paling kesian lah. Dia nak kena isi semua untuk anak murid dia. Lepas tu masa siang, server tu nak naikkan data tu penuh, lambat. Selalunya cikgu-cikgu kena berjaga pukul 1-2 pagi untuk upload data saja. Data pun pakai yang dibayar kat Celcom dengan Maxis. Semua ini kita tak boleh selesai sampai sekarang. Sebab dia apa dia? Satu,
Kalau tanya kerajaan, kerajaan kata tak ada duit. Kedua, kalau ada duit pun pakcik-makcik, kenapa tiap-tiap tahun walaupun berpuluh bilion kita peruntukkan untuk sekolah-sekolah kita, untuk anak-anak kita, sampai sekarang benda tu tak nampak jadi hasil. Sebab apa? Sebab yang diletakkan di atas kementerian itu, sebab yang jadi Perdana Menteri itu, dia sebenarnya bukan peduli pun apa jadi dekat bilik darjah budak-budak ni, dia tak peduli. Dia melihat jawatan menteri itu sebagai jawatan politik. Dia fikir, lepas ni aku kat mana nak bertanding ni? Menteri Pendidikan sekarang, Razi Jidin ni, sampai sekarang tak tahu kat mana nak bertanding. Sampai sekarang masih mengintai. Tengok-tengok dia bertanding kat Sekijang. Sebabnya, dia jadi kerajaan daripada pintu belakang. Dalam pilihan raya yang lepas, dia kalah. Di Ketereh, dia kalah. Yang menangnya adalah UMNO. Jadi bila dia dilantik jadi menteri atas walaupun dia kalah, dia kalau dia tahu kalau dia balik bertanding sekali lagi dekat Ketereh Kelantan pun kalah lagi, habislah jawatan menteri dia. Jadi dia jadi menteri 2 tahun ini, sibuk duk teropong dekat mana aku nak bertanding lepas ni. Sekejap saya dengar kat Putrajaya lah, sekejap kat situ lah. Bila masa dia ada tumpuan untuk betul-betul fikir macam mana nak selesaikan soal anak kita, bilik darjah, mutu dan kebajikan guru. Sebab ketiga, kenapa jadi macam ni? Untuk buat perubahan, dia mestilah seorang yang tegas, seorang yang tahu bahawa kalau saya nak ubah keadaan di sekolah, saya kena bergaduh dengan menteri-menteri lain sebab saya nak dapat peruntukan lagi banyak. Saya kena kerat segala ketirisan yang berlaku di peringkat kementerian, yang mana wang berbilion-bilion tak sampai ke sekolah sebab habis bayar segala jenis kontrak yang sebenarnya orang politik keliling. Dia kena berani berdepan dengan guru-guru bahawa ada beberapa perkara yang mungkin telah ketinggalan zaman. Kita perlukan cara baru, pemikiran baru untuk kita perbaiki mutu sekolah kita. Kalau dia seorang yang masuk pintu belakang, kursi parlimen pun tak pernah menang, sekarang tengah fikir nak ambil kursi mana, saudara-saudari, orang macam ini menikus dan menjadi lalang. Dia takkan berani dengan siapa-siapa, dalam kabinet pun tak berani berucap, dengan cikgu pun tak berani, dengan rakyat pun tak berani. Akhirnya 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun, mutu pendidikan anak-anak kita makin teruk dan makin teruk. Sebab itu dalam belanjawan yang baru-baru ini, dia bising kata, ini belanjawan yang paling utama, paling besar, 372 bilion. Saya sebut satu benda je, sampai sekarang tak ada satu ayat pun, baik daripada UMNO, baik daripada PAS, baik daripada MCA, apatah lagi daripada Bersatu. Padahal Menteri Pendidikan tu daripada Bersatu. Saya tanya satu saja. Saya macam budak sekolah lah, angkat tangan kat sekolah. Cikgu, nak tanya boleh tak cikgu? Sebab tu budak macam saya, cikgu kadang-kadang menyampah juga, selalu angkat tangan. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Cikgu kata 372 bilion ni paling besar cikgu. Kenapa tahun depan kita hanya bina 5 biji sekolah je? Satu Malaysia, 5 biji sekolah. Sepatutnya 5 biji sekolah tu buat Sekijang dengan Segamat je. Untuk ambil kira jumlah pelajar sedia ada, jumlah pelajar akan datang dan sebagainya. Kalau bina 5 biji di Sekijang Segamat ni pun orang kata, betul lah tu masuk akal. 5 biji seluruh Malaysia. Sebab itu bila Cikgu Fadli kata kelas terlalu ramai, susah nak mengajar. Betul lah dia kata. Tapi kerajaan yang ada, dia tak berani jawab kerana dia tahu itu adalah bukti kegagalan mereka memerintah. Duit makin banyak, hutang makin banyak. Saya Ibrahim beritahu, kita akan bayar hutang besar, 1MDB akan datang. Wang sebenarnya ada, tapi diselewengkan dan dibazirkan untuk perkara-perkara macam. Sebab itu, kalau saya minta supaya orang ramai, yang macam Hadir ni, adik kakak semua, buang undi, jangan fikir pasal parti.
Wang undi, fikir pasal anak kita. Fikir pasal sekolah. Fikir pasal tanah kita. Lepas ni saya sebut tentang Felda. Fikir pasal masa depan. Sebab ahli politik ni dia datang dan pergi. Saya tahulah saya ahli politik. Kami ni kerja macam kerja shift lah. Shift kami masuk lah, kami buat kerja lah. Bila shift kami dah habis, maka orang politik berlalu lah. Tapi kalau semasa kita letakkan seseorang itu untuk pegang amanah, dia tak buat, masalah itu timbul dan terus berlarutan. Akhirnya yang jadi mangsa adalah kita sebagai ibu bapa dan anak-anak kita. Baik, sebenarnya apa yang ibu bapa nak daripada sekolah? Ini pandangan saya sebagai ahli politik dan sebagai seorang bapa. Saya tak minta pun sekolah untuk jadikan anak saya Einstein. Saya tak minta. Saya tak ada pun hantar anak ke sekolah, oh dia mesti dalam peperiksaan semua 90. Tak ada, aku tak nak pun. Orang biasa macam kita minta satu saja, dan sepatutnya yang inilah yang mana kita kena bawa perubahan dan juga reformasi dalam pendidikan, dalam kementerian, dalam sekolah kita. Apabila ibu bapa hantar anak ke sekolah, kita nak sekolah dan sistem pendidikan kita berjaya mencungkil bakat dia yang terbaik. Supaya dia boleh hidup berdikari lepas itu. Kita tak minta dia jadi Einstein, kita tak minta dia jadi profesor. Kita minta supaya pendidikan, latihan, keyakinan yang diberikan, soal baik, buruk, soal benar dan salah, supaya dia bercakap benar, dia tahu kelebihan dia, dia tahu minat dia. Lepas itu, apapun pencapaian akademik dia, dia boleh hidup berdikari dan menyumbang kepada masyarakat. Itu je. Sebab itu saya tak setuju sebelum ini dan sampai sekarang, kementerian dan juga negara kita ini, sistem pendidikan masih sangat tertumpu soal anak siapa cerdik, berapa puluh A dia dapat. Saya nak beritahu saudara-saudara, saya dah tengok hidup 45 tahun, saya dah belajar di sekolah terbaik, pergi luar negara, sekolah Mat Saleh, dapat ijazah terbaik, jadi chartered accountant, kerja luar negara dengan Mat Saleh. Saya nak beritahu begini, tidak ada jaminan yang cerdik-cerdik dapat 12, 13, 14 A itu, bila umur dia 20, 30, 40 tahun, dia jadi orang yang paling hebat. Tak ada jaminan. Saya tengok yang paling berjaya, orang yang menjadi ketua adalah anak-anak, murid-murid, pelajar-pelajar yang walaupun dia mungkin tidaklah sepintar yang lain semasa di sekolah ataupun universiti, tapi dia berani, dia ambil risiko, dia faham bahawa untuk mencapai sesuatu, dia kena usaha panjang dan usaha lebih. Jangan putus asa. Jangan cari jalan pintas. Apa yang kita buat sekarang ni, katakanlah kita nak ada rumah besar. Dia tak datang sekaligus. Dia akan datang bila kita usaha sedikit. Orang yang macam ini yang selalunya berjaya. Dan sepatutnya inilah yang kita nak daripada sistem pendidikan kita. Tapi kita tengok apa yang UMNO Barisan Nasional tinggalkan dalam sistem pendidikan kita. Dia tinggalkan orang-orang cerdik yang negara hantar luar negara dengan biasiswa berjuta-juta ringgit. Bila dia balik cerdik macam mana pun dia, kamu cerdik, kamu tahu 1MDB tak betul. Kamu tahu rasuah, kamu tahu penyelewengan. Tapi kamu duduk di situ demi 100,000 sebulan. Kamu sanggup tengok negara orang miskin semua ni duit kena rompak. Yang itu yang berlaku kepada Felda yang saya nak sebut lepas ini. Sebab itu saya kata, kita perlukan kerajaan yang dapat mandat yang kuat daripada rakyat. Supaya kita perbaiki sistem pendidikan kita, supaya cikgu-cikgu macam Cikgu Fadli ini diberi ruang sepenuhnya untuk dia membantu kita menukar sistem. Daripada yang betul-betul duk fikir pasal aku nak periksa je ni, kepada orang yang tahu bahawa tugas sebagai cikgu bukan nak ajar anak-anak kita dapat 10-20 A saja.
Kita nak membentuk anak-anak kita supaya menjadi orang yang jati diri dia ni, berkata benar, ambil risiko, yang tahu bahawa sumbangan kita kepada masyarakat itu perlu ada. Bukan semata-mata untuk kita belajar ni untuk dapat jawatan besar, untuk keluarga kita kaya, tapi kita tak peduli apa yang jadi di bawah. Sebab itu, sepatutnya sekolah kita memberi penekanan kepada menghargai setiap bakat yang anak kita ada. Dia mungkin tak cerdik sampai 10A, tak apa. Saya tengok anak saya, anak isteri saya balik, beritahu, cikgu kata anak kita ni tahap dia sederhana. Saya langsung tak bimbang. Saya tak bimbang kalau orang beritahu anak saya tahap pendidikan dia sederhana. Walaupun masa saya kecil-kecil dulu, tiap peperiksaan saya nombor 1 sampai ke sudah. Daripada penggal pertama sampai penggal terakhir sekolah, saya masuk periksa 1, nombor 1 semua. Saya tak bimbang anak saya kalau cikgu sekarang kata dia tahap sederhana. Saya bimbang kalau anak saya ni tak ada akhlak. Itu saya bimbang. Saya bimbang kalau anak saya ni nampak terlalu kebendaan. Saya bimbang. Sebab itu, guru-guru kita diberi kuasa dan diberdaya supaya dia tahu dia nak membentuk anak-anak kita mengikut bakat dan minat dia. Kalau daripada sekolah kita tahu minat dia bertukang, janganlah paksa dia belajar fizik. Lepas tu suruh dia buat fizik, dia tak minat, periksa tak elok, kamu dia nak masuk buat apa tak boleh, ini masuk senarai ke bawah. Sebab itu bila masuk senarai ke bawah, dia terus masuk universiti sekadar untuk dapat segulung ijazah. Bila dia keluar, dia tak minat benda tu. Bila dia tak minat nak cari kerja, susah. Akhirnya dia membawa masalah baru. Kita ada lambakan siswaza-siswaza yang tak dapat gaji dengan yang sepadan dengan ijazah. Bukankah lebih baik kalau daripada tingkatan 1, tingkatan 2, kita dah tengok budak ni kemahiran dia ialah memasak. Dan kita tahu kalau dia jadi tukang masak yang baik, dia boleh jadi kaya. Dia boleh buka restoran berpuluh-puluh biji, bagi kerja kepada lebih ramai orang. Beritahu dia, kamu mungkin tak cerdik matematik, tak apa. Kamu mungkin tak cerdik sains, tak apa. Tapi kamu akan jadi tukang masak paling hebat di negara ini. Itu yang saya nak daripada sekolah. Supaya tidak ada anak-anak kita daripada mana-mana keluarga, baik di Kuala Lumpur, baik di Kuala Kurau, baik di Sekijang, tak ada anak-anak kita daripada keluarga yang pergi ke sekolah, dia rasa dia kecil. Dia rasa dia tak cerdik. Dia rasa sekolah ini menekan kerana masuk periksa, alamak teruk. Balik mak kata, habis kau ni sederhana je semua. Benda ni saudara-saudari, adalah satu benda yang merentas politik. Yang kita kena buat daripada sekarang. Masalahnya, macam mana kita nak buat kalau kita terus ada menteri macam Razi Jidin yang bertanding parlimen pun kalah, saudara-saudari. Yang tak pernah dapat sokongan rakyat pun. Dia jadi menteri sebab dia bodek. Bila dia jadi menteri sebab dia bodek, segala benda yang patut dia buat keputusan, dia fikir, kalau aku salah buat ni aku kena. Aku salah buat ni aku kena. Akhirnya, dia melahirkan situasi yang kita ada sekarang ini, iaitu cikgu-cikgu sekolah pun dah mula bersuara. Sebab itu, kalau orang tanya saya, sebab apa nak sibuk-sibuk sangat cerita soal letakkan kerajaan yang baik, wakil rakyat yang baik? Sebab kesan kita mendapat kerajaan yang kurang cerdik. Aku malas nak cakap kerajaan bodoh. Tapi kurang cerdik lah. Masalah bila kita ada kerajaan yang kurang cerdik, kalau dia kena sama dia, tu tak apa. Kesan dia bukan saja satu pilihan raya, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Sampai bergenerasi cucu cicit kita kena tanggung. Yang paling bukti yang dah ada ialah soal Felda. Saya sebut seawal 2013, kalau Najib dan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu terus mengurus Felda macam itu, kita akan bankrupt. Felda akan bankrupt. Saya sebut daripada dulu lagi bahawa
tunjang ekonomi negara ini sejak tahun 70-an. Pertama ialah minyak, kedua ialah kelapa sawit. Jangan kamu main-main campur tangan dan perkotak-katikkan, perjudikan Felda semata-mata untuk dapat undi Felda. Sebab yang kamu buat apabila pengurusan kewangan itu tidak betul, kesannya bukan sahaja kepada Felda, dia juga akan buat tunjang ekonomi kita daripada kelapa sawit itu akan timpang. Dan bila dia timpang, dia akan ada kesan kepada semua sektor yang lain, termasuklah soal sekolah. Sebab kalau kita kacau pengurusan ekonomi kita dalam bidang kelapa sawit, dalam Felda, negara akhirnya kurang berkembang. Bila kurang berkembang, kurang hasil. Bila kurang hasil, tidak cukup wang untuk kita modernkan sekolah-sekolah kita, bina sekolah baru dan lain-lain. Sebab itu, dia megah, dia umum 5 biji sekolah. Gila umum 5 biji sekolah dalam 1 tahun. Tak pernah dibuat orang. Felda sampai sekarang masih lagi belum boleh berdiri, berdikari seperti semula. Dah 5 tahun berlalu. 2018 dah nak masuk 2023. Felda masih lagi timpang. Semua yang saya sebut pasal Felda satu persatu, semua dah jadi, semua betul. Felda tak pernah berani saman saya sekalipun. Paling kurang orang lain, walaupun dia nak sembunyi belakang penyelewengan dia, bila saya sebut, dia berani saman lah, tapi dia kalah lah lepas tu. Felda ni saya sebut dadah macam-macam daripada 2013, nak saman pun tak berani. Sebab semua yang saya cakap betul. Felda bermula kerosakannya apabila Pakatan Harapan, masa itu Pakatan Rakyat, ada gelombang baru tahun 2008 sehingga 5 buah negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat masa itu. Najib masa itu, bila dia ambil alih Perdana Menteri, dia terus fikir, kalau kita hilang kursi-kursi yang ada Felda ini, termasuklah Sekijang dengan Segamat, maka kita akan kalah pilihan raya 2013. Pandangan dia itu betul. Tapi cara dia nak menguruskan dan nak meyakinkan pengundi supaya mengekalkan UMNO Barisan Nasional tu mengkhianati warga Felda. Sebab cara dia apa dia? Dia tengok Felda semasa ditadbir oleh pegawai-pegawai kerajaan. Masa zaman Raja Alias dulu. Felda ni cukup untung. Duit berbilion-bilion ada dalam bank. Orang politik ni masuk kerajaan bila tengok duit bilion, mata kelabu. Apa kita boleh buat dengan duit bilion ni? Takkan kita nak bagi dia duduk kat situ je. Lepas tu datanglah punasihat semua ni. Punasihat ni datang dengan kod dia, kasut mahal dia. Tak adalah dia pakai macam aku ni, tak ada. Sebab tu orang beritahu saya, YB, you ni selekeh lah. Aku kata baik aku selekeh lah daripada aku pakai suit 10,000 tapi sakau duit rakyat. Baik baju macam ni, RM40, RM20, tak ada masalah. Bila Felda ada duit 10 bilion, 7 bilion tak? Punasihat yang baju mahal, kot mahal, kasut kilat-kilat ni datang beritahu, Datuk Seri, kalau duit ini duduk dalam Felda saja, dia tak berkembang. Kita kena letakkan duit dan tanah Felda ini di pasaran saham. Bila kita ambil tanah Felda, letak di pasaran saham, dan kita buka Felda ini supaya orang boleh beli saham Felda, kita dapat duit ekstra. Duit ekstra itu, komisen saya sikit lah, adalah bayar komisen kat saya. Tapi duit ekstra yang lain itu, Datuk Seri boleh bayar kepada setiap keluarga Felda. Satu keluarga dapat 10,000, 5,000. Jamin Datuk Seri, orang Felda akan undi UMNO Barisan Nasional. Semua idea-idea menjahanamkan negara ini, semua idea datang daripada penasihat-penasihat nak ambil komisen. Felda ada macam tu. 1MDB pun macam tu juga, saudara-saudari tahu. Adalah seorang. Saya nak kata budak gemuk tak baik. Sebab bukan semua budak gemuk ni jahat. Saya dulu pun gemuk, aku tak adalah macam tu. Budak gemuk jolo ni yang jahat. Adalah seko datang beritahu. Mentang-mentang dia keluar daripada Wharton, universiti terhebat dunia. Berkawan dengan semua orang-orang kaya, anak-anak raja daripada Arab.
Sekali dia pergi ke kelab malam, belanja 7-8 ribu ringgit satu malam. Birthday, habis berjuta-juta. Jadi Najib dengan Rosmah tengok ni, oh hebat budak ni. Idea pun nasihat tu datang macam tu jugalah. Datuk Seri, untuk nampak Datuk Seri ni pandai mentadbir, kita gunakan kerajaan kita untuk pinjam duit. Kemudian bagi dekat saya akan buat bisnes. Bila saya buat bisnes dengan duit yang kerajaan Malaysia ambil untuk saya ni 20-30 bilion ke, jadi untung itu sikit bagi kat kerajaan, tapi yang lain-lain itu selain komisen saya, yang lain-lain itu perbelanjaan UMNO, perbelanjaan Datuk Seri, semua cerita politik Datuk Seri ni saya tanggung. Datuk Seri nak berapa? 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion, semua selesai. Dia mula dengan idea bodoh macam tu je sebenarnya. Jadi, Najib. Sebab tu saya kata orang politik ni bahaya. Orang politik pun tak suka kat saya lah sebab mulut saya keras. Sebab itu saya kalau tiba-tiba nampak orang itu jadi kaya raya, hebat, lupa daratan, walaupun kawan baik saya dalam politik, saya tak suka. Sebab the seed of corruption, akar rasuah itu bermula dengan kita rasa hidup kita ini perlu lebih mewah daripada syaitan bisik kat kita, dulu kamu duduk rumah macam ini. Kamu kan dah menteri, takkan nak duduk rumah macam ini. Dah ada orang nak bagi rumah percuma, ambil je lah. Dia bukan minta apa-apa pun. Dia hormat dan sayang kat engkau sebab engkau jadi menteri yang cukup baik. Dia nak bagi rumah 10 juta sebiji, ambil je lah. That's the seed of corruption. Jadi berbalik kepada soal Felda, soal 1MDB. Dia bermula dengan benda yang mudah. Bahawa UMNO Barisan Nasional perlukan wang untuk rasuah pengundi-pengundi. Dan sebelum masuk 2013 tu ya. Dia jawapan kepada segala masalah yang telah diwariskan kepada peneroka Felda dan generasi Felda. Dia tak ada jawapan. Macam mana nak selesaikan hutang Felda dengan hutang peneroka dengan Teknoplan ni? Ratus-ratus ribu sampai kiamat tak habis. Dia mati, anak dia pula kena warisi. Dia tak dapat nak selesaikan pertanyaan-pertanyaan generasi seterusnya Felda. Anak-anak peneroka Felda. Kami lahir dalam Felda. Kami dah membantu keluarga kami. Felda dan kelapa sawit adalah tunjang ekonomi negara. Tapi sampai sekarang rumah pun kami tak ada. Dia tak boleh jawab perubahan sosioekonomi di Felda. Apabila generasi seterusnya anak pergi universiti, balik kampung tak ada kerja. Kerana kegagalan dia untuk menghidupkan tanah-tanah rancangan Felda. Ini semua soal kegagalan. Jadi dia fikir, mari pun nasihat, tak apa. Kita bagi rasuah 5,000 satu keluarga, 10,000 satu keluarga. Tapi saudara-saudari tahu, sekarang 2022 nak masuk 2023, kerosakan yang berlaku itu sampai sekarang tak boleh dipulihkan di Felda. Felda daripada agensi antara yang paling banyak wang, bilion-bilion wang. Daripada bilion tinggal beberapa ratus juta. Bila ada beberapa ratus juta, macam mana dia nak selesaikan masalah-masalah yang sedia ada di Felda ni? Jadi terbengkalai. Kemudian masa zaman dia tengah galak dulu, gadaikan jual harta Felda, dia masuk dalam perjanjian-perjanjian yang tak masuk akal. Contohnya Najib beli ladang di milik kawan baik dia, Peter Sondah di Indonesia pada harga 2-3 kali lebih tinggi. Beratus-ratus juta. Sekarang ini bila tukar kerajaan, Felda kata kami tak nak teruskan dah sebab dulu kami kena tipu. Dulu bayar terlebih mahal. Tapi masalahnya perjanjian dah sign. Bila perjanjian dah sign, tak nak bayar, tak nak teruskan, syarikat Peter Sondah akan boleh saman Felda. Jadi duit Felda terikat lagi. Nak buat macam mana? FGV yang mana segala
Sumber Felda, tanah Felda disuntik melalui perjanjian pajakan ke dalam FGV. Walaupun pada masa itu digunakan untuk tarik wang pelabur masuk, yang itu digunakan untuk bayar peneroka-peneroka. Daripada 2017 sampai sekarang, harga saham FGV turun. Maksudnya segala wang yang masuk itu hilang, hancur begitu saja. Akhirnya, peneroka Felda sekarang keadaannya lebih teruk daripada 2017. Kalau pakcik tanya saya, jadi kamu nak buat apa? Saya tarik apa panjang. Maksudnya, kalau kita nak perbetulkan Felda, kita nak buat balik segala yang kita kata dahulu, kita kena suntik wang yang begitu banyak ke dalam Felda dan tanah-tanah rancangan. Yang ini yang saya nak ingatkan dan nasihatkan kawan-kawan semua. Kita berbeza agama, betul, antara yang Melayu, Cina dan India. Kita dalam mungkin suasana dan dibesarkan dengan cara berlainan. Tapi kita semua rakyat Malaysia. Bila Felda, milik rakyat Malaysia, mengalami masalah kewangan, tempang, masalah-masalah tak selesaikan begini, bila kerajaan kena suntik wang ke dalam Felda, dari mana wang itu datang? Dia datang daripada perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara tu siapa yang sepatutnya mendapat hasil dan laba yang saksama? Semua rakyat Malaysia. Yang Cina pun kena dapat, yang Melayu pun kena dapat, yang India pun kena dapat. Terutamanya yang miskin-miskin. Dan yang paling banyak miskin ni yang Melayu. Kalau contohnya lepas ini, banyak benda kita kena buat untuk perbaiki Felda, akhirnya kita kena ambil peruntukan lain. Ambil peruntukan lain itu, habis yang Melayu pun kena bayar, yang Cina pun kena bayar, yang India pun kena bayar, bagi kat Felda. Tapi pada masa yang sama, peruntukan orang Cina pun kena potong, peruntukan untuk orang miskin India pun kena potong, peruntukan untuk Melayu keseluruhannya kena potong. Cuma saya nak sebut juga kepada pakcik-makcik, terutamanya kawan-kawan, sebab saya tahu Sekijang dengan Segamat ni kawasan kuat Felda. Ada orang beritahu kepada saya, kalau nak menang Sekijang, kena letak daripada generasi Felda. Betul, saya faham. Kak Nata takut dah. Betul, saya faham. Dia bukan soal calon semata-mata. Calon sebelum Kak Natrah dulu, Saudara Anwar. Saudara Anwar Manap, kan? Saudara Anwar Manap. Calon masa itu ialah dia Presiden Persatuan Belia Felda. Kalau lantik anak generasi Felda pun, kalau dia ni menikus, kalau dia ni penakut, kalau dia ni duk fikir kereta besar dia, rumah besar dia, letaklah orang Felda mana pun tak jadi juga sendiri. Isu dia ialah calon daripada Sekijang, daripada kawasan-kawasan Felda. Kita mestilah memperjuangkan reformasi dan perubahan untuk kita bantu warga Felda di seluruh negara. Bukan soal batang tubuh dia tu dia anak peneroka. Dia mestilah soal kita ada masalah besar dengan tanah-tanah rancangan Felda. Cuma kita juga pada masa ini ada peluang yang baik untuk kita ambil lonjakan yang ke depan, untuk kita suntik kembali untuk menghidupkan ekonomi di tanah-tanah rancangan Felda. Ini pandangan saya, pakcik. Pandangan saya ni mungkin ada orang setuju, ada orang tak setuju. Secara ekonominya, konsep setiap seorang peneroka, tanah 10 ekar, buat ladang kelapa sawit, untuk kita bersaing di peringkat dunia, konsep itu makin tidak ekonomi. Sebab kita berdepan dengan negara-negara macam Indonesia. Kita berdepan dengan pengeksport kelapa sawit juga daripada sesetengah negara di Afrika, yang mana tenaga buruh dia cukup murah.
Yang mana tanah dia cukup banyak. Dia kalau buat kita satu plot untuk kita tanam kelapa sawit 10 hektar. Kalau di Indonesia satu plot mungkin 1000 hektar. Jadi dari segi kos dia, kita susah nak berlawan dengan negara-negara seperti Indonesia dan pengeksport-pengeksport lain. Maksudnya kita hanya tunggu masa yang mana sektor kelapa sawit kita ini menjadi lebih kurang berdaya saing dari satu tahun ke satu. Itu semua orang tahu. Tapi masanya juga cukup ranom untuk kita berfikir lebih daripada yang selama ini dilihat oleh pimpinan-pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional zaman dulu-dulu. Kita mengimport makanan 60 bilion tiap-tiap tahun. Semua kita import. Jadi sekarang baru kita rasa teruknya, sesaknya kita ini bila ada masalah ekonomi global, mata wang jatuh merudum, ekonomi pula teruk, harga barang naik kerana barang makanan kita itu kita import, bila mata wang naik, harga barang juga naik, maka kita sendiri merasa beban dia bila harga makanan dan sebagainya naik. Berbeza mengenai mengusahakan aktiviti pertanian makanan berbanding dengan perladangan komoditi seperti kelapa sawit. Mengusahakan perladangan makanan tidak memerlukan tanah beratus ribu ekar yang besar untuk mencapai skala ekonomi pada kos yang baik. Orang tanam sayur 10 ekar okey. Tanam makanan yang diperlukan kalau kena pada pasaran setempat dia, tanpa kita bergantung terlalu banyak kepada luar negara, nak hantar luar negara, semua nak proses macam kelapa sawit, 10 hektar cukup. Sebab itu pandangan saya, saudara-saudari, saya pun tak nak tarik panjang, 11.39, kita berhenti 11.45. Sebab saya pun beritahu juga Tuan Syed tadi, sebenarnya kalau boleh, saya dah mula nak kurangkan sikit supaya ceramah kita habis sekitar 11.30 ke 11.45. Sebab saya nak balik rumah supaya saya sempat tengok anak saya pergi sekolah esok. Kan? Kita semua ada anak nak pergi sekolah esok. Kan? Jadi saya nak tutup begini. Sekarang ini, semua orang tahu bahawa antara kesilapan dan bala besar yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional berpuluh tahun dan juga sekarang ni kerajaan keluarga 69 Kluknek ni, yang saya pun tak tahu yang mana satu ni, ialah pergantungan kepada bahan import makanan yang dah tak boleh kita tanggung dah. Mata wang kita mungkin jatuh RM5 menjelang pertengahan tahun depan. Ekonomi tak naik. Kalau ekspor kita tak tukar supaya bahan makanan itu kita tak import daripada luar negara, kita masih bergantung, masalah harga barang makanan ni kita tak boleh selesai. Jadi kalau beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, katakanlah kita menang, Pakatan Harapan menang. Kalau kita beritahu, mulai daripada sekarang dengan mandat rakyat yang kita bagi kepada kita, kita akan gerakkan susun atur penggunaan tanah pertanian di negara ini bermula dengan tanah-tanah Felda, supaya kita dari satu peringkat ke satu peringkat, kita tukar secara besar-besaran untuk mula menukar daripada tanaman kelapa sawit kepada tanaman-tanaman makanan untuk menggantikan import makanan kita. Bila kita buat begitu, maksudnya apa? Segala peruntukan, kepakaran, tenaga, tumpuan kerajaan ialah untuk membantu merencanakan kembali aktiviti ekonomi di kawasan Felda. Sebab Felda yang paling tanah. Kau tanya saya macam mana lagi nak buat? Saya kata Felda dulu pakcik, 50 tahun lepas sebenarnya bermula sebagai koperasi besar. Felda konsepnya ni koperasi besar. Kita bagi tanah, sumbangan ahli ialah kamu buka tanah, kamu tanam, sumbangan pengurusan Felda ialah kita aturkan soal baja dan sebagainya dah. Konsep koperasi ini kita boleh buka lagi, tetapi
kita bantu generasi seterusnya daripada kalangan anak-anak Felda supaya mereka bekerjasama dengan sesama mereka. Daripada 10 ekar contohnya, kalau ada satu koperasi yang mengawal 100 ekar daripada 10 keluarga, biar ada syarikat-syarikat keluarga dalam bentuk koperasi untuk menguruskan tanah-tanah Felda untuk menanam makanan dan juga tanaman-tanaman yang akan menggantikan import makanan kita. Kau tanya saya lagi, macam mana nak buat lagi? Daripada bagi wang percuma kepada orang-orang besar, kepada syarikat-syarikat besar, kita sanggup bagi subsidi makanan kepada keluarga-keluarga pengusaha Felda yang mengusahakan dan menukar kepada makanan ini, supaya kalau harga di luar itu RM10, kos untuk mengeluarkan itu RM12, kita akan bagi subsidi pertanian, subsidi pengeluaran makanan pertanian. Sebab daripada kita bayar RM2 itu untuk kepada negara luar import makanan, saya lagi rela bayar RM2 itu kepada keluarga-keluarga dan syarikat Felda untuk tanam makanan. Susah ke nak buat? Tak payah. Boleh buat. Idea itu idea bergenas ke? Daripada dulu orang dah bercakap makcik-makcik. Semua orang tahu. Patut dibuat, perlu dibuat. Kenapa tak dibuat? Sebab sebelum ini Menteri Felda ialah Azmin Ali. Macam mana dia nak buat? Sebab sebelum ini, orang-orang Felda, menteri-menteri Felda yang kita letak, dia sebut mulut saja soal, alah kesiannya lah kat Felda ni. Dia peduli ke macam? Dia tak peduli. Jadi sebab itu, saya beritahu, menang kalah wallahualam, saya tak tahu. Saya tak boleh nak kata, kali ini Pakatan Harapan menang. Saya berdoa Pakatan Harapan. Saya nak Pakatan Harapan menang, itu keadilan menang. Keadilan kekal di Sekijang. Dia bukan soal kami, saya nak tak adalah aku nak jadi menteri. Betul. Saya dah tahu dah. Kalau saya sebut sebelum 2018, orang tak percaya. Tapi lepas 2018, pakcik-makcik tahu. Boleh tanya semua wakil rakyat yang ada kat depan ni. Saya tak pernah telefon dia minta satu benda pun. Dia nak kontak saya pun tak boleh. Sebab bagi saya dah buat tanggungjawab saya. Kamu dah jadi wakil rakyat, dah tukar kerajaan. Saya berdoa kamu buat kerja dengan baik. Saya nak balik ke kehidupan biasa saya, anak bini saya. Itu niat saya. Menang kalah dalam pilihan raya ini, saya tak tahu. Tapi adalah menjadi tanggungjawab. Sebab saya kini timbalan Presiden PKR. Jawatan penting dalam politik negara. Kalau 10 tahun dahulu, tumpuan saya ialah kejau mat-mat sakau yang makan duit rakyat ini. Satu persatu mereka telah kena buang daripada politik. Jatuh daripada jawatan politik. Ada yang dah masuk penjara. Yang itu saya dah buat, saudara-saudari. 10 tahun akan datang, menang kalah Pakatan Harapan. Niat dan objektif saya ialah kita kena tukar pendekatan dan juga cara kita menguruskan ekonomi pendidikan di negara ini. Supaya rakyat biasa macam adik kakak, pakcik-makcik. 10 tahun daripada sekarang, bila saya datang ke Sekijang, boleh beritahu, kami sekarang ialah peladang jagung yang berjaya, yang mengedarkan jagung kami bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Dan sebab itu kita tak ada masalah harga ayam turun naik dah. Sebab jagung pun kita tanam dah sekarang. Itu matlamat saya. Menang kalah, saya akan tetap cerita, sudah sampai masanya kita ubah aktiviti ekonomi di tanah-tanah rancangan Felda. Sudah sampai masanya kita latih anak-anak generasi kedua ini supaya mereka ada syarikat sendiri dan menguruskan sendiri tanah-tanah ibu bapa mereka. Dan kita akan bagi bantuan dan kita akan bagi subsidi supaya mereka boleh membantu negara menghentikan pergantungan kepada import makanan. Menang kalah tak apa, tapi selalunya pakcik-makcik ingat, selalunya kalau saya kata kita akan buat, 10 tahun pun insyaAllah jadi, saudara-saudari. Tak jadi tahun depan, tahun 2 tahun lagi akan jadi, tak jadi tahun 2023, insyaAllah 2025 jadi, saudara-saudari. Tetap kekal dengan hasrat kita untuk kita ubah kehidupan masa depan anak-anak kita. Kami di kerajaan, kalau kami menang, kita buat sebagai kerajaan. Kalau kita kalah, kita akan tekan dia untuk dia buat daripada meja pembangkang kami di parlimen, insyaAllah.
Jadi dengan harapan itu, saya datang ke Sekijang Segamat, saya tak boleh janji nak bagi itu, nak bagi ini, tak boleh. Saya tak ada duit, saya tak ada cincin. Saya hanya ada akal, saya ada otak saya ada tenaga saya, dan saya ada kawan-kawan yang jujur dengan saya dalam keadilan dan Pakatan Harapan. Kalaupun kita ambil masa 5, 6, 10 tahun untuk kita ubah keadaan ini, kita akan terus bercakap sehinggalah kita selesaikan segala perit dan juga ketimpangan yang ada dalam Felda dan di tanah-tanah rancangan, supaya kalau saya bersara nanti 10, 15 tahun daripada sekarang, bila saya sampai ke Sekijang Segamat, saya boleh beritahu, ingat tak dulu-dulu, akulah yang dulu-dulu cakap, kita semua kena mula tanam jagung, tanam sayur, tanam bahan makanan, kerana itu akan menjadi nadi keselamatan rakyat kita pada masa akan datang. Jadi dengan itu, saya harap saudara-saudari balik berfikir, beritahu kepada rakan-rakan, pilihan raya mungkin 1 bulan daripada sekarang, saya serahkan kepada kebijaksanaan saudara-saudara. Sebagai orang nombor 2 dalam PKR, sebagai pengarah pilihan raya, kami semua akan buat yang terbaik untuk memilih calon-calon yang terbaik kepada saudara-saudara. Saya minta satu saja. Tak payah puji, tak payah apa. Pilih dengan hati yang telus, melihat kepada peribadi dan mutu calon, tolak tepi soal kaum, soal siapa dia, soal orang ni macam ini. Pilih berdasarkan siapa yang saudara-saudari yakin boleh menyelesaikan masalah saudari. Kalau itu semua cara yang diambil oleh rakyat Malaysia, insya-Allah negara kita akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi dengan noktah itu saya akan tutup. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia, boleh? Dia kena kuat sikit, orang luar nak tengok, boleh? Okey, saya sebut ayuh, ayuh, ayuh. Terima kasih. Sese, nandri, vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.